Terjemahannya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi SAW bersabda, sesiapa mengiringi jenazah seseorang Muslim dengan penuh keimanan dan menghitung amalan, dan beliau bersama jenazah itu sehinggalah dia menyembahyangkannya, sehinggalah selesai menkebumikannya, maka dia pulang dengan membawa ganjaran sebanyak 2 qiraat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat serta limpahan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya kita dapat berkumpul dan kita dapat berhimpun pada malam ini, yang mana kita sambung sesi pengajian kitab ataupun kuliah maghrib dan seumpamanya yang terhenti sepanjang bulan Ramadan, untuk kita beri laluan kepada bulan Ramadan dengan kemeriahan ibadah dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pengajian kitab Mukhtasar Sahih Al-Bukhari ataupun ringkasan Sahih Imam Bukhari, yang mana tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis yang lalu kita membicarakan tentang hadis yang Nabi cakap kalau kita hidup dekat dunia ni buat benda yang wajib, sudah cukup layak untuk masuk ke syurga Allah. Sebab apa? Ada seorang Arab Badui datang jumpa Nabi. Dia kata, Nabi, apakah solat yang diwajibkan? Nabi kata solat fardu 5 waktu. Dia tanya lagi, ada tak solat selain daripada 5 waktu yang wajib? Nabi kata tak ada, kecuali kalau kamu lakukan secara sukarela. Yang fardu 5 ni saja. Kemudian dia tanya lagi, wahai Rasulullah, ada tak apakah puasa yang wajib? Nabi SAW sebut puasa di bulan Ramadan. Dia kata, ada tak puasa selain daripada Ramadan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi kata tidak, kecuali kamu lakukan secara sukarela. Dan kedua, yang ketiga, Nabi SAW ditanya, apakah zakat ataupun infak yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi kata zakat. Zakat yang Allah tentukan. Ya, zakat harta, zakat perniagaan, zakat tanaman, zakat ternakan. Ya. Jadi yang disebutkan oleh Nabi SAW ada peratusan yang diwajibkan, yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, itu yang wajib. Dia kata selain daripada zakat yang wajib, ada tak zakat yang lain? Nabi kata tak ada, itu saja. Melainkan kalau kamu nak sedekah sunat, dah bayar zakat tapi nak bagi sedekah yang lain, sedekah masjid, sedekah rumah anak yatim, sedekah NGO, kebajikan dan sebagainya, maka dibenarkan dan dibolehkan. Jadi Nabi kata itu yang wajib. Dia kata, demi Allah, aku la azidu wa la anqus. Amalan-amalan yang disebut ini yang wajib, aku akan lakukan. Aku tak menambah dan aku tidak akan mengurangkan. Kalau salat fardu 5 waktu, aku salat 5 waktu saja. Salat sunat aku tak nak buat. Ramadan, puasa sebulan. Puasa sunat yang lain aku tak nak buat. Begitu juga macam zakat. Dia nak buat yang wajib saja. Ya. Maka Nabi SAW sebut, aflahar rajulu in sadaq. Kalau dia betul-betul buat, ikhlas,
maka dengan amalan yang wajib sahaja melayakkan dia masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jelas kalau kita lihat dalam amalan-amalan yang wajib ini jelas perlu ditumpukan. Sebenarnya kalau dilakukan dengan cara yang betul dan baik, keikhlasan yang tinggi pada Allah Subhanahu wa taala, maka melayakkan seseorang itu masuk syurga. Tetapi banyak sekali saranan-saranan yang Nabi ajak kita supaya lakukan amalan-amalan yang sunat. Sebab apa? Amalan-amalan yang sunat ini dia melengkapkan kalau ibadah-ibadah wajib kita ada kecacatan. Dalam hadis Nabi SAW sebut, Allah cek solat hamba-hambanya ada banyak kekurangan, tak layak masuk syurga. Maka solat sunat Allah cek ada maka adanya. Amalan-amalan sunat itu dia menampal amalan-amalan yang fardu. Jadi kalau kita confident sangat amalan kita sempurna, kita buat yang wajib je, sunat tak payah buat. Bahaya juga, risiko. So ada plan B. Kalau puasa Ramadan kita ni kita yakin memang sempurna, kita tak puasa sunat. Sedangkan puasa-puasa sunat ni dia berperanan menampal kalau dekat akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala cek amalan kita ada kekurangan. Jelas dalam hadis Nabi SAW. Kalau tak ada puasa sunat, maka tak sempurna puasa kita. Jadi tak melayakkan kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung hadis yang ke-39. Hadis ke-39 masih lagi dalam bab Kitabul Iman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ittaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalli 'alayha wa yufragha min dafniha fa innahu yarji'u min al-ajri bi qiratayn kullu qiratin mithlu Uhud wa man shalla 'alayha thumma raja'a qabla an tudfan fa innahu yarji'u bi qiratin. Rawahu al-Bukhari. Terjemahannya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi SAW bersabda, sesiapa mengiringi jenazah seseorang Muslim dengan penuh keimanan dan menghitung amalan, dan beliau bersama jenazah itu sehinggalah dia menyembahyangkannya, sehinggalah selesai kebumikannya, maka dia pulang dengan membawa ganjaran sebanyak 2 qirat. Setiap qirat bersamaan dengan sebesar gunung Uhud. Sesiapa yang menyembahyangkan jenazah itu kemudian dia balik sebelum dikebumikan, maka dia kembali dengan ganjaran sebanyak 1 qirat. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dimasukkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Iman. Seperti mana kita sebutkan bahawa apa kaitan mengiringi jenazah dengan keimanan. Kita kata bahawa iman dengan amal itu bersatu. Iman dan amal adalah bersatu. Kita beramal soleh itu tanda keimanan. Kalau orang yang tak melakukan amal soleh, kurang imannya. Itu yang dimaksudkan, ya. Seperti mana disebutkan oleh para ulama, al-imanu wal-amalu syai'un wahidun. Iman dan amal adalah satu perkara yang saling kait berkait. Kalau hilang salah satunya, maka tidak sempurna. Kalau amalan itu tidak disertakan dengan iman, sia-sialah. Iman ni tak ada. Macam contoh, orang non-Muslim, ya. Kita tengok dekat TikTok, saya pernah jumpa dekat Instagram, ada pemuda Cina, pemuda Korea, bila masuk Ramadan, dia pun sama-sama follow. Dia pun try berpuasa juga. Jadi dia berpuasa, dia bangun sebelum subuh, dia tahan makan, bila time buka azan, dia pun makan. Exactly puasa macam kita, tuan-tuan. Tapi sia-sia lah, iman tak ada, tak beriman pada Allah. Dia mengerjakan ibadah puasa dalam keadaan kufur. Dan satu lagi, orang yang beriman, kita ni beriman pada Allah, kita ni tidak kufur, kita tidak beriman dan tidak menyembah Tuhan selain Allah. Kita beriman tapi tidak beramal, maka iman kita tidak sempurna. Jadi itu dimaksudkan iman dan amal satu benda yang tidak boleh dipisahkan. Bak kata P. Ramlee, bagaikan irama dan lagu. Kan? Lagu tak ada irama, macam mana bunyinya? Lagu, irama tak ada lagu.
pun pelik juga, tak dapat dia diterjemahkan. Jadi bila sebut tentang mengiringi jenazah, ada saudara kita, sahabat kita, kawan kita, jiran kita meninggal, kita iringi jenazah dia, kita solatkan dia, lepas tu kita bawa dia pergi sama-sama mengiringi sampai tempat pengebumian itu. Maka itu tanda keimanan. Sebab apa? Tanda keimanan sebab kita beriman atas suruhan Nabi SAW. Kita yakin dengan ganjaran yang Nabi SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala janjikan. Tuan-tuan datang ke masjid berjemaah, datang untuk baca Al-Quran. Lepas habis solat Isya, baca surah Al-Muluk. Nabi kata suratul Muluk Al-Mani'ah. Nabi kata surah Al-Muluk ini dinamakan surah Al-Mani'ah, surah yang melarang. Melarang apa? Melarang kita daripada diazab oleh azab kubur. Nampak? Kenapa baca? Sebab iman. Sebab beriman pada hadis Nabi, percaya kepada hadis Nabi. Sebab tu kita baca surah Al-Muluk. Kenapa kita datang ke masjid? Sebab iman. Iman atas janji Nabi. Salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjemaah lebih baik daripada salat bersendirian sebanyak 27 kali ganda. Orang tak beriman tak datang, tuan-tuan. Ya. Kenapa duduk dalam masjid? Kenapa tak balik? Sebab kita yakin dengan pahala iktikaf. Duduk sini bukan duduk saja-saja, bukan saja dapat ilmu, dapat maklumat, ilmu dan sebagainya, tetapi duduk dalam masjid dapat pahala setiap saat, setiap detik. Ini semua keimanan. Sama juga orang pergi hantar jenazah, tunggu sampai habis. Ini semua atas keimanan, dia percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu iman dan amal tidak boleh dipisahkan. Tanpa iman, orang tak akan melakukan amalan itu. Sebab apa? Dia tak beryakin. Ya, dan orang yang kurang iman pun, walaupun dengan ada cebisan-cebisan iman dalam hatinya, tapi kalau dia tak yakin ataupun kurang imannya, dia tak laku ataupun dia ambil remeh tentang perkara itu. Baik. Hadis ni sebut sesiapa yang ikut jenazah Muslim. Maksudnya bila dia dengar saudara dia, kawan dia, jiran dia meninggal, dia pun daripada pejabat minta bos keluar awal, pergi rumah jiran dia, mana-mana lah orang meninggal, daripada rumah tu datang, dia jumpa sanak saudara ataupun ahli keluarga jenazah, diucap takziah sebab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sementara jenazah tu nak tunggu van ataupun pengurusan masjid nak uruskan, dia duduk, dia baca Yasin, dia baca Al-Quran, sedekahkan pahala bacaan Al-Quran. Ya, itu pahala yang besar. Kemudian daripada rumah dibawa pergi dekat masjid untuk diuruskan ataupun untuk dimandikan atau untuk disolatkan. Maksudnya dia lakukan perkara itu dengan penuh keimanan. Keimanan apa? Iaitu percaya dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala bahawa ikut jenazah ini, iringi jenazah ini, pahalanya besar. Wahtisaban, dalam keadaan mengharapkan ganjaran Allah. Maksudnya dia ikut jenazah ini tujuannya kerana Allah, dan mana dia yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wa kana ma'ahu hatta yusalli 'alaiha, dan daripada rumah itu kemudian dibawa ke masjid dan disembahyangkan sekali, dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yufragha min dafniha, sehinggalah bukan saja disolatkan di masjid, dia ikut sampai dekat tanah perkuburan. Dan dia bukan sampai tanah perkuburan, dia tunggu sampai jenazah itu dikebumikan. Apa dia dapat? Fa innahu yarji'u minal ajri bi qirataini. Dia balik daripada pengkebumian itu, dia bawa dengan 2 ganjaran. Dia bawa ganjaran yang sebesar 2 qirat. Apa maksud 2 qirat? Satu ganjaran yang sangat besar Allah kurniakan bagi mereka yang mengiringi jenazah sampai dekat tanah perkuburan sehingga sampai habis dikebumikan, dapat 2 qirat. Dan Nabi kata kullu qiratin mithlu Uhudin. Setiap satu qirat saiznya sebesar gunung Uhud. Macam mana besar gunung Uhud, tuan-tuan? Tuan-tuan tengok, kalau yang pergi Madinah ni, dekat pintu utama yang belakang tu, belakang sekali, pintu utama masuk ke Masjid Nabawi, kalau kita buka pintu nampak gunung yang besar tu. Di situlah berlakunya peperangan Uhud. Peperangan yang mana pertama kali, peperangan
yang dikalahkan, umat Islam dikalahkan oleh tentera Quraisy ketika itu. Besar tuan-tuan. Bayangkan. Jadi dia pergi sembahyang, bawa pergi tu sampai habis diuruskan jenazah sampai dikebumikan, seorang yang balik tu dapat 2 qirat. Besar pahalanya. Ya. Dan kemudian Nabi SAW bersabda, sesiapa yang menyembahyangkan jenazah itu kemudian dia balik sebelum jenazah itu dikebumikan, dia ada orang dia tak sempat nak pergi iringi sampai dekat tanah perkuburan. Dia datang, dia ziarah, ucap takziah kepada ahli keluarga jenazah, dia doakan ataupun dia baca Yasin. Lepas tu dia ikut sekali pergi ke masjid, kemudian dia solat berjemaah, solat jenazah, dia doakan. Lepas tu dia balik, dia tak sempat, dia cakap dengan ahli keluarga, minta maaf saya nak balik, ada urusan kerja pejabat, tak dapat teruskan, saya ada dapat temankan jenazah untuk solat jemaah saja, tapi balik sampai ke tanah perkuburan minta maaf. Maka Nabi SAW kata, thumma raja'a qabla an tudfan, dia balik sebelum jenazah itu dibawa ke tanah perkuburan, fa innahu yarji'u biqiratin, maka dia balik dengan ganjaran 1 qirat, 1 gunung Uhud. Still besar lah tuan-tuan, still besar ya, berbanding yang first tadi tu, dia buat dua-dua sekali. Jenazah diiringi sampai solat, lepas solat diiringi sampai dekat tanah perkuburan, maka dia dapat pahala 2 gunung Uhud. Subhanallah, subhanallah tuan-tuan. Jadi hadis ini cerita tentang bahawa pertama, amal soleh adalah tanda keimanan. Orang yang jaga amal soleh, imannya tinggi. Itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, pengajaran daripada hadis ini, disunatkan kita ziarah ahli keluarga jenazah. Kita datang dapat tahu saja, tak payah tunggu dekat kubur, pergi kat rumah dia, ucapkan takziah, kemudian ikut sekali pergi ke masjid untuk solat jenazah. Maka disunatkan kita ziarah ahli keluarga yang sudah meninggal dunia. Kita ziarah ahli keluarga itu sunat, pahala sangat besar ya. Kemudian dalam hadis ini tuan-tuan disebutkan bahawa disunatkan solat jenazah, yang mana kita ikut dan kita bawa. Dalam riwayat yang lain disunatkan kita atau kita yang menguruskan jenazah ini disolatkan di dalam masjid. Nabi SAW kalau ada jenazah, Nabi SAW bawa ke dalam masjid, lelaki ataupun perempuan. Dan kenapa solat dekat masjid? Supaya tempat tu luas, tempat tu lebih ramai yang boleh untuk disolatkan jenazah. Maksudnya lagi ramai yang solatkan jenazah, maka lagi besar faedah dan manfaat kepada si mati itu sendiri. Kalau kita buat kat rumah, kecuali kalau rumah tu banglo lah, rumah besar. Tapi kalau macam rumah saya tu, dia punya ruang tamu tu boleh isi 20 orang, tu rugilah sebenarnya. Sepatutnya kita nak lagi ramai. Dan kalau boleh, kalau bab sembahyang jenazah ni kita kumpul seramai mungkin, paling kurang 40 orang, sekurang-kurangnya. Sebab apa? Dalam hadis Nabi SAW sebut, ma min muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yushrikuna billahi syai'an illa syufi'u alaih, ya, illa syafa'u alaih. Nabi kata, tidak ada seorang muslim yang meninggal dunia, maka jenazah itu didirikan salat ke atasnya 40 orang lelaki, 40 orang ya, yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan mereka itu akan memberi syafaat kepada si mati itu. Nabi kata sekurang-kurangnya 40 orang. Kalau kita nampak 30 orang, sabar sikit, tunggu, panggil lagi ramai, cukupkan 40 orang. Dalam riwayat dia kata, ya, mi'ata rajulain, 100 orang, lagi ramai lagi bagus. Dan angka yang paling minimum bagus untuk kata yang disebutkan fadilat ataupun kelebihan diberikan pada jenazah itu sekurang-kurangnya 40 orang. Sebab itu kalau kita tengok ada pengurusan jenazah tu dikira, kira cukup tak 40 orang lelaki ya. Lepas tu perempuan nak ikut tak ada masalah lah, no problem, kat belakang cukup 40 orang, jalan, tak tunggu lama-lama. Yang mana Nabi SAW illa syafa'u alaih, melainkan 40 orang yang salatkan jenazah untuk jenazah ini,
maka 40 orang ni akan memberi syafaat kepada si mati ini. Subhanallah. Sebab tu kalau ada urusan jenazah ni, pihak pengurus ataupun kita sendiri kempen, jom kita ada jenazah, kenal tak kenal, kat kampung kita ni ada jenazah yang meninggal dunia, dia tak dapat pergi ke tanah kubur, dapat sembahyang pun jadilah, kita kumpul ramai-ramai 100, 200, dapat kita salatkan. Subhanallah, ganjarannya sangat besar. Kita tak dapat bayangkan bagaimana hamba Allah yang meninggal dunia dekat tanah haram, dekat Mekah dan Madinah. Kalau pergi umrah sana ni tuan-tuan, kita pergi sana ziarah Masjid Nabawi, tiap-tiap waktu, boleh dikatakan almost setiap waktu ada je jenazah meninggal. As-salatu 'alal amwat rahimakumullah. Wah, Pak Bilal sebut. Ya. As-salatu 'alal mayyit. Itu kalau seorang jenazah lah. As-salatu 'alal amwat, maksudnya ramai, lebih daripada 3 orang ataupun 2 orang jenazah. Ya. Kadang-kadang ada jenazah dan ada jenazah kanak-kanak pun ada juga. Maka Masya Allah, kita bayangkanlah kalau salat jenazah dekat Masjidil Haram, dekat Masjid Nabawi, Allahu Akbar. Saya tak tahu berapa ribu yang solatkan, berapa banyak syafaat dia dapat. Syafaat dimaksud dia apa tuan-tuan? Dalam hadis disebutkan oleh para ulama, syafaat orang ramai ke atas jenazah yang menjembahyangkan itu, pertama pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Besar macam mana dosa sekalipun dia akan diampunkan dosa berkat syafaat. Keberkatan syafaat, elak daripada azab kubur dan macam-macam lagi. So makna syafaat itu umum, memberi konotasi yang sangat baik kepada jenazah ini. Maka tuan-tuan, kalau kita dengar saja jenazah, kita yang seorang ni kita ambil peluang, kita solat jenazah. Kadang-kadang kita pergi dekat mana-mana sembahyang bermusafir, tengok dekat masjid tu ada jenazah, kita nak cepat pergi musafir, apa salah kita tunggu kejap, kita tolong semayangkan sekali. Tak kenal? Yes, tak kenal. Dekat Madinah pun kita tak kenal tuan-tuan, siapa nama pun tak tahu, jenazah pun kita tak tahu, laki perempuan, tapi kita semayangkan juga. Atas tanggungjawab kita ke atas orang Islam, kita mengharapkan dengan bertambah ramai yang solat ke atas jenazah tu, dia diberi syafaat, selamat dekat akhirat nanti, selamat di alam barzah. Dan juga kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, komitmen kita, konsisten kita, tolong sembahyangkan jenazah yang sudah meninggal dunia. Kita mengharapkan satu hari nanti bila kita meninggal, ramai yang sembahyangkan kita. Nampak? Itu kita minta, ya Allah, aku sembahyangkan jenazah ni, ya Allah. Harap ya Allah tolonglah, saat aku tiada dekat dunia ini, dialah yang salatkan aku dengan jumlah yang ramai. Mana tahu berkat amalan ini Allah Subhanahu wa taala akan bantu kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ni juga cerita disunatkan kita, ya, teman jenazah sampai di tanah perkuburan. Ya. Kalau ada rajin tangan tu, dia tolonglah pegang cangkul untuk uruskan sampai habis. Ataupun dia tak mampu nak bantu, ataupun dah ramai bantu, tak apa, duduk saja. Kemudian tunggu sampai habis dikebumikan. Kalau ada masa, tunggu sampai habis talqin, doa, ya. Dan disunatkan kita selepas Nabi SAW, kalau ikut dalam hadis Nabi SAW, antara adab-adab kita berada di dalam tanah perkuburan, yang mana dalam hadis Nabi sebut apabila selepas dikebumikan, Nabi SAW menyampaikan tazkirah ringkas. Nabi suruh semua duduk. Ya, kalau dapat, kalau kita berada di tanah perkuburan, kalau kita duduk lagi bagus. Sebab tu kalau kita bawa kursi ke apa, ke bawa sidai, seketika mana kalau ikut adat kita ni, yang mana imam baca talqin, kita duduk. Tapi kalau tak dapat duduk, berdiri tuan-tuan. Ya, jangan lupa Nabi SAW sering mengingatkan kepada hadirin yang sama-sama turut serta bersama jenazah ini. Nabi kata, istaghfiru li akhikum. Nabi kata, mohonlah pengampunan untuk saudara kamu ini yang telah meninggal nu, fa innahu al-ana yus'al. Nabi kata, sesungguhnya beliau sekarang di dalam kubur ini sedang ditanya oleh malaikat. Ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Soalan-soalan ini sudah kita ketahui bahawa tidak boleh dijawab dengan berpandukan hafalan kita. Maksudnya yang menjawab segala persoalan ini adalah amalan-amalan kita. Kalau seseorang itu banyak dosanya, maka itulah yang menghalang lidahnya untuk menjawab segala soal jawab yang diberikan oleh malaikat. Sebab itulah Nabi kata, istaghfiru li akhikum.
Tolong doakan istighfar. Tolong mohon pengampunan untuk si mati ini. Untuk saudara kamu, saudara seislam kamu. Fa innahul ana yus'al. Sesungguhnya sekarang beliau ditanya. So kita mohon pengampunan untuk si mati, dia sangat berkait rapat untuk membantu dia dekat akhirat nanti. Kita bermohon pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia diampunkan di dalam tanah kubur ini, dapat membantu dia untuk menjawab segala soal-soalan yang diberikan oleh malaikat. Dapat jawab, selamat. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis ini dia kata, kalau tak dapat teman sampai ke tanah perkuburan sehingga selesai pengkebumian, maka dapat solat pun alhamdulillah. Kita faham kadang-kadang ada orang dia datang pada office hour, ada pejabat tak boleh keluar lama, ataupun ada urusan penting, ada orang dia tak sihat, tak boleh nak lama-lama, tak boleh pergi journey jauh dan sebagainya, ya. Tapi kalau dia dapat tunaikan sampai dekat tanah sampai dapat solat pun alhamdulillah. Sehingga kan ulama kata kalau dia sibuk macam mana sekalipun dapat jumpa ahli keluarga pun alhamdulillah. Itu yang terbaik. Tapi yang terbaik kita sebut tak adalah kalau dia sekadar jumpa saja, saya minta maaf kena balik ada meeting penting, dia tak dapatlah pahala gunung Uhud tu. Kalau dapat solat, dapat satu gunung Uhud. Dan teman sampai jenazah ke tanah perkuburan sampai dikebumikan, maka dia dapat ganjaran 2 gunung Uhud. Ya, jadi berdasarkan zahir hadis ini, kalau orang sekadar ziarah tidak menyembahyangkan jenazah ataupun tak dapat turut serta untuk sembahyangkan jenazah, maka di sini dia tak dapat pahala gunung Uhud. Dia dapat pahala juga, dapat pahala ziarah, tapi tak banyaklah tuan-tuan. Nabi kata kalau dia dapat sembahyangkan tapi tak dapat turut serta ke tanah perkuburan, yang penting sembahyang, dapat sembahyang, laki ataupun perempuan, dia dapat 1 gunung Uhud. Dan berdasarkan zahir hadis, kalau dia dapat hantar jenazah itu sampai ke tanah perkuburan, bukan sekadar kalau sampai saja, jenazah tak siap kebumikan lagi, dia dah balik dah. Ya, mungkin nak cepat, ya, kita sangka baik. Jadi dia tak sempat nak tunggu habis, maka dia tak dapat 2 qirat. Dalam hadis disebut kata wa yufragha min dafniha, sehingga selesai pengebumian barulah dapat 2 pahala. So tuan-tuan, kalau kita iring jenazah, kalau boleh tunggu sampai dah settle urusan pengebumian, boleh balik. Tak tunggu baca tahlil pun tak apa, tak tunggu baca talqin pun is okay, tak apa. Kita boleh doa sendiri-sendiri, ya Allah ampunilah doa, ya Allah, bahasa Melayu cukup, ya Allah janganlah azab di dalam kubur, balik. Lepas tu barulah imam baca talqin, tak apa, tetap dapat 2 qirat. Tak semesti, it's not necessary tunggu sampai habis talqin apa semualah, tapi lagi baik tunggulah. Sebab apa? Lepas talqin tu kita ada doa, so kita doakan, kita aminkan dengan harapan doa itu juga dapat membantu jenazah dan memberi barakah ketika dia berada di dalam kuburan itu sendiri. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, apakah hikmahnya tuan-tuan? Hikmahnya pertama itulah untuk kita yang mengiringi jenazah, pahala ganjaran yang sangat besar, pahala mengiringi, pahala solat, pahala iringi sampai ke tanah perkuburan, tunggu sampai habis perkebumian, itu untuk kita. Ya, untuk kita. Dan hikmah kenapa Allah suruh buat macam ni, kenapa Nabi suruh buat macam ni, ya, kalau orang sudah meninggal dunia ni, ya, bila dia hilang insan yang tersayang, dia rasa hiba, dia rasa sedih sangat-sangat. So dengan kehadiran kita yang datang ziarah dia, yang tolong sembahyangkan ahli keluarga yang sudah pergi meninggalkan dia, tambahan lagi kita ikut, kita sama-sama iringi dia sampai dekat tanah perkuburan, ini secara tidak langsung menggembirakan ahli keluarga si mati itu sendiri. Dia rasa diri ni dia appreciate, alhamdulillah arwah ni dicintai, arwah ni baik rupanya. Ya, bayangkan kalau kita jadi ahli keluarga, yang mana kalau tuan-tuan yang kehilangan insan tersayang, yang datang ziarah tu ramai, yang datang solat tu ramai, subhanallah, apa perasaan ahli keluarganya? Saya rasa subhanallah, yang datang solat jenazah ni habis penuh satu dewan ni ataupun separuh dewan solat ni, agak-agak apa perasaan kita? Oh, gembira yang amat sangat. Itu hikmahnya tuan-tuan. Ya.
Dan sebab itulah kadang-kadang hati keluarga yang kehilangan insan tersayang ni, dia memang hati gundah gelana. Sampai ketika mana saat sepupu Nabi SAW, Ja'far bin Abi Talib, Ja'far At-Tayyar, dia sepupu Nabi, adik-beradik kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, meninggal dunia ketika perang. Perang. Dia dipanggil At-Tayyar ni, Ja'far yang ada kepak. Nabi nampak ketika mana dia mati, Nabi nampak rohnya berterbangan pergi ke syurga dalam keadaan ada kepak. Sebab itu dinamakan Ja'far At-Tayyar. Ketika perang Mu'tah. Perang Mu'tah kat mana? Kat Jordan sana ni tuan-tuan. Saya pernah ziarah makam dekat situ. Sebab apa? Ketika berperang, tangan diputuskan oleh musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah gantikan dengan kepak yang terbang sampai ke syurga Allah. Maka Nabi sendiri yang panggil sebagai Ja'far At-Tayyar. Ketika meninggal Ja'far At-Tayyar, ahli keluarga Ja'far, isteri dan anak menangis dalam keadaan yang sedih. Maaf maksudnya sampai Nabi kata dia orang tak terurus, badan dia tak terurus ataupun terasa sedih sangat sampai nak makan pun tak terurus. Maka Nabi kata isna'u li ali Ja'farin ta'aman. Nabi kata tolong masakkan makanan dan bagi kepada keluarga Ja'far. Maksudnya sedih tu kita bantu dia, kita permudahkan urusan dia. Dan bila kita tengok jiran kita tu kehilangan insan tersayang, kita tanya dia apa boleh bantu, apa yang saya boleh masakkan, kita bagi dia makan. Maksudnya kalau orang meninggal dunia tu disunatkan kita masakkan untuk ahli keluarga si mati itu, kita yang masakkan, bukan ahli keluarga yang masak untuk kita. Dia isu polemik lah, isu tahlil untuk arwah jenazah ni, isu yang ada orang kata bid'ah dan sebagainya. Bagi saya kalau kita nak kata bid'ah, it's not simply easy macam tu lah. Nak kata bid'ah, jangan mudah kita nak membid'ahkan. Kita tak nafikan yang mana disunatkan kita sebagai jiran, sebagai sahabat, kita bantu keluarga si mati dalam kesedihan, kita masakkan makanan untuk dia. Itu sunnah Nabi SAW. Tetapi kalau ahli keluarga tu sendiri, kalau dia nak masak makanan ataupun dalam keadaan yang dia mungkin dari segi sudut keuangannya bagus, keuangannya baik, tidak menjadi kesalahan. Kalau kita tengok dalam hadis bagaimana Nabi menganjurkan supaya masakkan ahli keluarga Ja'far makanan dalam keadaan mereka itu terlalu sedih sampai tidak terurus anak dan isterinya, sampai terlalu sedih sampai tak mampu nak masak makanan, sehingga kan anak-anak Ja'far tu rambut mereka tu tak terurus, tak bersikat, sedih sangat sampai Nabi kata suruh cukur rambut dia supaya nampak elok sikit. Macam tu sekali. Tapi kalau mungkin kalau kita kata keluarga dia ramai, keluarga si mati tu, dan tidak menyusahkan, dia ada banyak duit, dia panggil caterer dan sebagainya, lepas tu dia panggil orang berkumpul, baca Yasin, tahlil, dihadiahkan pahala bacaan kepada si mati, itu diharuskan di sisi para ulama. Cuma dalam mazhab Syafi'i dimakruhkan. Dimakruhkan kalau perkumpulan itu menyebabkan keluarga si mati akan menangis, akan meratapi. Ada dalam nas, dalam kitab ada disebutkan bahawa Imam Syafi'i memakruhkan majlis perhimpunan bagi makan, orang berkumpul kat rumah keluarga si mati dibagi makan. Ada nas daripada Imam Syafi'i kata makruh, yang mana kalau perkumpulan itu menyebabkan ahli keluarga tu makin menangis, makin meratapi dan seumpamanya. Tapi kalau terhindar daripada perkara-perkara yang menyebabkan keluarga ataupun isterinya meratapi, menangis dan sebagainya. Menangis tu biasa, meratapi ni maksudnya menangis yang keterlaluan, sehingga melepasi daripada kadar-kadar norma yang sepatutnya. Meratapi ni menangis sampai tampar muka, sampai apa. Macam dekat Mesir ni tuan-tuan, tempat saya belajar dulu tu, kalau ada yang dia berkumpul tu, ada perempuan tu siap menjerit apabila ada perkumpulan perhimpunan, terlalu sedih suami dia meninggal dunia. Ini dilarang, hatta dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau perhimpunan tu diadakan dalam keadaan yang harmoni, baik dan sebagainya, maka ia tidak memberi apa-apa masalah dan dibenarkan oleh syarak itu sendirilah. Tapi dalam masa yang sama, kita tak nafikan sunnah kita membantu si mati itu sendiri. Jangan kita bebankan dia. Lepas saja dikebumikan, sekali ada jumpa ahli keluarga, malam ni tak buat Yasin ke? Jangan tanya macam tu. Kita pula tanya, malam ni nak buat Yasin ke? Nak buat kenduri ke? Buat apa tanya? Biarlah dia buat sendiri, kau sibuk-sibuk tanya pasal apa? Kalau ada orang tanya lah.
Patut kita datang kepada ahli keluarga tu, ada apa-apa saya boleh bantu? Okey, kalau boleh malam ni tak payah masak. Saya masakkan, nanti saya hantar makanan. Itu. Ya, bukan tanya, okey, malam ni bolehlah buat kenduri dah malam ni. Tak payah cakap macam tu. Dia sendiri yang keluar mulut, bukan kita yang bagi cadangan. Kadang-kadang dia mungkin tak nak buat, tapi bila kita bagi cadangan, alamak, ahli masjid dah cakap dah, terpaksalah buat. Betul. Ada orang ni, dia tak nak buat, ataupun dia tak adalah nak buat benda-benda yang macam kita kata mungkin luar daripada kemampuan dia. Tapi bila ada orang sebut, dia sebut salah. Nak kena buat benda tu juga. Allah, payah, sudah. Habis, dia kata. Dah disebut macam tu, kenalah buat. Kalau aku tak buat, apa jadinya? Nanti mesti dicop kedekut. Ini satu benda yang tak bagus. Tapi setakat ni setahu saya tak adalah yang dia tanya. Tapi memang ada yang tanya. Ada yang jenis AJK ke ataupun ahli masjid yang gatal mulut, dia kata takziah ya. Malam ni tak buat tahlil ke, tak buat kenduri ke? Dia buka mulut. Tak payahlah. Patut kita tanya dia, apa yang boleh saya bantu? Ataupun kita offer bantuan pada dia berdasarkan sunnah Nabi SAW. Ya, Cik Kiah, jangan sedih-sedih sangat, rehat banyak-banyak, baca Yasin, baca Al-Quran, baca zikir untuk si mati, sedekahkan pahala. Masak-memasak, saya dan isteri uruskan. Nanti malam saya hantar makanan. Itu lagi bagus. Nampak? Ya, tapi kalau keluarga si mati tu voluntary, dia mudah, tak ada apa, tidak menyusahkan dia, dengan harapan orang datang berkumpul, baca Yasin, dia sayang pada arwah, supaya dengan kumpulan perhimpunan masyarakat bacakan Al-Quran, disedekahkan kepada si mati, maka itu tidak menjadi masalah, diharuskan oleh para ulama. Jadi saya tak bersetuju kalau orang yang cepat membid'ahkan amalan-amalan ini. Sebab apa? Ada asas-asas dalam amalan sahabat Nabi dan beberapa amalan tabi'in. Ya, seperti mana amalan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar berwasiat kepada Ibnu Umar. Dia kata, kalau aku mati, dia minta anak dia supaya dengan duit yang ada, supaya bagi makan pada orang lain. Itu Umar. Sayyidina Umar kan ketika dibunuh, dia salat subuh, dia ditikam. Ditikam oleh golongan munafik. Ya, ketika dia masih bernyawa, dia cakap pada anaknya Ibnu Umar, supaya memberi makan kepada orang pakai miskin ataupun orang keliling. Maksudnya pahala memberi makan tu tuan-tuan. Ganjaran tu supaya dengan wasiat, supaya memberi makan pada orang, pahala wasiat itu akan datang kepadanya. Maksudnya Sayyidina Umar sangat-sangat dia nak dambakan pahala Allah, ganjaran pada Allah, maka diwasiatkan amalan-amalan yang baik supaya anak dia lakukan untuk dia. Ya, jadi ada asas sebenarnya yang mana kita bagi orang makan dapat pahala. Ya, dan pahala tu kita boleh sedekahkan. Dan isu berkaitan dengan sedekahkan pahala kepada si mati, ya, isu menjadi perselisihan ulama. Ada ulama kata sampai dan ada sebagian ulama kata tak sampai. Contoh kita baca Yasin, niat sedekahkan pahala kepada si mati. Ini khilaf dan ini diperselisihkan oleh para ulama. Ya, majoriti ulama kata sampai. Manakala sebahagian yang lain kata tidak sampai. Khilaf. Ya, khilaf dan benda ni tidaklah menjadi sepakat. Selagi mana khilaf, dia ada toleransi dekat situ. So, ada orang kalau ahli keluarga dijemput datang rumah dia, baca Yasin, tahlil dan hadiahkan pahala pada si mati, ada pendapat kata sampai. Majoriti kata sampai. So, tak ada isu lah sebenarnya. Ya, dan bagi orang makan, dapat pahala. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan dalam hadis, apa Nabi sebut? Afshus salam wa at'imut ta'am wa qum wa sallul layla wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Nabi kata dalam hadis, Nabi kata bagi salam. Jumpa orang Islam, jumpa orang Muslim, bagi salam. Assalamualaikum. Kenal tak kenal, as long dia tu Muslim, bagi salam. Assalamualaikum. Cina ke, India ke, Melayu ke, Jawa ke, as long dia Muslim, bagi salam. Assalamualaikum. Yang pergi dekat China tu kan, dekat daerah negeri yang majoriti orang Islam, muka Cina, mata sepet, ya, kulit putih, ya, Assalamualaikum. Dia punya masjid pun nampak macam
apa dia punya heritage tu nampak macam Cina lah. Tapi bukan tokong tuan-tuan, di masjid. Okey, salam. Tak kisah India ke, kat sini jumpa India Muslim ke Chinese Muslim, Assalamualaikum. Dan tak kira apa saja warga negara, Bangladesh ke, Indonesia ke, Russia ke, Islam Muslim, Assalamualaikum. Ya, saya beberapa kali pergi isi minyak mana-mana lah kan, yang pekerja dia orang Bangladesh Muslim. Kita keluar saja, Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Kenal pun tidak. Tapi sikap dia bagi salam tu, kita rasa seronok rasanya. Bagus amalan macam tu. Kita sendiri susah nak buat macam dia buat tu. Pada tempat saya tu, Petronas tu, isi minyak tu, orang Bangladesh jumpa, Assalamualaikum. Kita buka pintu saja, Assalamualaikum bos. Kita ingat sampai kat stesen tu, kita lah nak start bagi salam dekat dia. Baru saja pop, Assalamualaikum bos. Dia dulu lagi. Segan kita. Dia amalan bagus, bagi salam, afsyus salam. Ya. Kita kadang-kadang jumpa orang Melayu ke orang Islam, kita segan nak bagi salam. Sedangkan itu fadilatnya sangat besar. Tapi kalau dekat negara Arab, jumpa salam tu betul. Satu benda yang menjadi adat, kenal tak kenal mereka bagi salam. Ya, baik selain daripada bagi salam, at'imut ta'am, bagi orang makan. Ya, kadang-kadang orang dia buat sebulan sekali ke, dia buat majlis tahlil, jemput datang kenduri, baca doa selamat, baca yasin, dia bagi orang makan. Sama lah, at'imut ta'am, bagi orang makan. Ya. Kalau yang ada kelompok yang membid'ahkan, lantak dia lah. Itu hal dia lah. Sebab benda ni ada ulama' yang membenarkan. Dan kita buat ni perkara yang dipuji, ada asas dalam hadis Nabi SAW. Buat kenduri bagi orang makan. Nabi SAW pun datang kenduri. Kadang-kadang sahabat dia masak, dipanggil Nabi untuk jemput Nabi makan. Kenduri lah. Ya. Jadi bagi orang makan, at'imut ta'am. Dan Nabi SAW sebut, wasallul laila wan nasu niyam, dan sembahyang malam ketika manusia sedang tidur. Nabi kata, tadkhulul jannata bisalam, pasti kamu akan masuk ke syurga dalam keadaan sejahtera. Maksud apa? Dalam hadis Nabi kata, kalau buat 3 perkara ni, dia akan masuk ke dalam syurga dengan keadaan senang, mudah, smooth. Ada orang nak masuk syurga tu macam-macam cabaran. Ada orang nak melintas titian sirat tu ada macam-macam. Ada yang merangkak, ada yang mengesot, ada yang jalan slow, ada yang laju. Nak sampai ke syurga tu. Jadi Nabi kata, buat 3 perkara ni, kamu masuk ke syurga dalam keadaan sejahtera, selamat, lembut, ataupun dalam keadaan yang lancar. Dalam kita terjemahkan dengan makna yang lain. Ya. Jadi bagi salam, bagi orang makan, dan solat malam. Ini kalau kita buat sama jugalah. Bulan Syawal ni tuan-tuan. Ya. Kita pun hari-hari last minute Syawal ni penuh macam-macam open house. Dia open house ni bukan Sabtu Ahad saja tuan-tuan. Dia weekdays pun ada. Kita yang kerja pejabat ni, office hour ni, tengah hari dah keluar open house. Mana? Company ni lah, kementerian ni lah, jabatan ni, agensi ni ni. Jadi, dan ada juga orang kata kita ni raya sebulan pasal apa ni. Kalau pergi dekat negara Arab, raya sehari saja. Kita raya sampai sebulan pasal apa, dia kata. Saya kata balik, iyalah kalau Arab raya 1 hari ya, lantak dia lah, tak apalah. Kan? Kita nak raya sebulan, lantak kita, itu adat kita. Regardless lah bangsa mana ke, raya 1 hari, raya sejam ke, itu terserah pada dia. Ya, tapi kita pada hakikat pun beraya 1 Syawal, tidak berpuasa, solat dan sebagainya, bertakbir dan sebagainya. Ya, tetapi adat kita berterusan. Ya, adat sebulan tu selagi mana Syawal tak habis, kita ziarah menziarahi, kita kunjung mengunjung. Ya, adat yang bagus, adat yang baik. Dengan adanya kunjung mengunjung, ziarah menziarahi, open house sepanjang bulan Syawal ni tuan-tuan, ya, kita tautkan hubungan ukhuwah, silaturrahim. Orang sibuk bekerja, merantau, Syawal ni lah peluang untuk dia ziarah dan sebagainya. Ya. Baik tuan-tuan, kita bagi laluan azan dahulu sebelum kita sambung. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung tadi tuan-tuan ya.
Ada orang dia duk bising lah kenapa kita raya sebulan dan sebagainya. Tak apalah, kalau tak nak raya sebulan tak ada masalah, tapi ada orang nak buat open house, nak ziarah dan sebagainya, selagi ada Syawal nak ziarah sanak saudara, satu benda yang baik, ya. Tak semestinya Nabi tak buat benda tu salah, tidak. Dia kalau berkaitan dengan ibadah yang tidak ada asas dalam agama, tidak ada sumber, baru kita kata bid'ah. Tapi kalau adat, dia tidak menjadi masalah. Sama jugalah bila kita cerita tentang berziarah pada bulan Syawal, pada hari raya. Ada orang tanya saya, Ustaz, Nabi raya tu Nabi ziarah bila? Dia tanyalah. Sebab dia tengok kita ni raya saja ziarah, raya ziarah. Datang rumah mak, pakcik, makcik dan sebagainya. So dia tanyalah, Ustaz, bila Nabi ziarah? Raya pertama ke? Pagi ke petang ke? Raya kedua ke? Saya kata zaman Nabi beraya, Nabi tak ziarah rumah, tak ada pergi macam kita ni, tak ada. Tak ada konsep ziarah macam kita ni. Habis tu yang kita buat ni macam mana, Ustaz? Tak ada masalah, itu adat. Adat yang sudah menjadi akar umbi dalam masyarakat kita. Kita duduk berjauhan, kita duduk berperantauan dan sebagainya, balik setahun sekali, sekali cuti seminggu, cuti 2 minggu. Dah lama tak jumpa pak saudara, tak jumpa dan sebagainya, dah lama tak jumpa sahabat handai, maka timbullah adat macam tu dan dihidupkan sampai sekarang. Jadi bila ada budaya sebegini, dia ada banyak kebaikan dan ada banyak fadilat. Pertama, ziarah menziarahi amalan terpuji. Kedua, bila ziarah menziarahi ni tuan-tuan, bila kita tengok tu konsep tuan rumah dia bagi orang makan, dia jamu orang makan, dan kita pula datang ziarah memenuhi jemputan tuan rumah, itu pahala besar. Kalau kita datang jemputan menjemput sanak saudara kita dan kita pula datang, dia ada kaitan dengan konsep silaturahim. Silaturahim ni kita ziarah saudara-saudara kita. Kita ziarah sepupu sepapat kita, itu silaturahim. Ataupun kita tak ziarah, kita jemput dia datang rumah, itu pun silaturahim. Dan silaturahim ni banyak fadilat Nabi sebut. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimah. Nabi kata sesiapa yang suka rezekinya diluaskan, rezekinya diberkati, rezekinya diperbanyakkan, dan siapa suka umurnya dipanjangkan, maka hendaklah dia menghubungkan tali silaturahim. Tali silaturahim siapa? Kita hubungkan, kita kuatkan hubungan sanak saudara yang ada pertalian darah dengan kita. Itu namanya silaturahim. Seperti adik-beradik, sepupu sepapat, mak saudara, pak saudara, atuk saudara. Yang penting ada hubungan darah dengan kita, maka itu namanya hubungan tali silaturahim. Nabi kata siapa menghubungkan tali silaturahim, rezekinya akan dimurahkan dan umur akan dipanjangkan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Ya. Tapi kalau ziarah, kalaupun kita menghubungkan hubungan yang tak ada talian darah, tidak ada talian darah, tapi ada hubungan sesama Islam, namanya ukhuwah namanya. Beza tu tuan-tuan. Macam saya dengan tuan-tuan tak ada hubungan talian darah, ya, datang ziarah, bantu ke, datang ziarah dan sebagainya, maka itu namanya ukhuwah. Itu juga dituntut. Tapi kalau saya ziarah sepupu saya, ziarah pak saudara saya, adik-beradik saya jemput saudara saya datang rumah, itu namanya silaturahim. Kena beza kan tuan-tuan. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sama juga kita perbincangkan tadi tentang jemputan baca tahlil, kita hadiahkan pahala untuk si mati, kita dah bincangkan juga, maksudnya benda yang bagus untuk diamalkan ikut situasi dan keadaan, dan ada prioriti berdasarkan sunnah Nabi SAW. Dan begitu juga disebutkan dengan amalan open house, amalan ziarah menziarahi raya sebulan, di satu adat budaya masyarakat kita yang bagus dan ada elemen-elemen sunnah di dalam itu. Tak adalah kita kata ini sunnah Nabi, tidak. Ya, ziarah menziarahi di bulan Syawal, open house di bulan Syawal, ini sunnah Nabi. Tak, kita tak kata macam tu. Itu macam kita dah spesifikkan benda yang Nabi tak buat. Tapi adat budaya kita ni adanya elemen-elemen sunnah, yes. Raya sebulan Syawal ada sunnah ziarah menziarahi. Dalam elemen dalam perayaan sebulan Syawal tu, kita ada jemput kenduri, panggil orang makan, bagi orang makan. Memang ada hadis Nabi SAW. Dalam meraihkan Syawal sebulan ni tuan-tuan, kita ziarah sanak saudara, sunnah silaturahim. Kita pergi ziarah kawan-kawan, ada dalam elemen sunnah ukhuwah itu sendiri. Kok banyak
manfaat, yang mana adat yang perlu diteruskan, dan yang paling penting kita ikut kemampuan kita. Jangan sampai kita lebih sampai kita membazir, jangan sampai kita berhutang, jangan sampai bergolok gadai dan sebagainya. Ikut kemampuan. Kalau mampu, kalau tak mampu, tak payah buat. Nah, kalau buat jangan sampai membazir, membuang makanan dan sebagainya. InsyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setakat itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapat rahmah dan maghfirah. Mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan, yang baik hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan kesilapan daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fi maqamina hadza إلا غفرته لمن إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.